join, jangan lupa untuk sediakan pen, buku nota sebab bila kita tengok saja saya takut korang tak ingat. Okay, and then kalau ada iPad ataupun laptop ke, lagi baguslah sebab kita akan tengok chat juga. Okay, so kita akan mulakan. So topik malam ni adalah berkenaan dengan recording akan masuk dalam grup. Ada recording tapi bukan dalam grup VIP Tomat tu Nanti korang tanya admin balik sebab masa korang register awal-awal dulu korang dah dapat dah link tu. Okay. So kita start Topik kita, so saya nak fokus tentang berkenaan dengan engulfing. Apa tu engulfing? Dan malam ni juga saya akan terangkan berkenaan dengan engulfing fail. Alright. Sekejap Okay, so kalau korang ada soalan, korang jangan spam dekat chat tau. Korang tanya dia dekat Q&A soalan, so nanti saya akan cuba jawab lah. So mungkin kelas kita ni sejam dan saya akan spend dalam 15 hingga 30 minit untuk sesi Q&A. Okay. So, apa tu engulfing? So sebelum saya explain dengan lebih lanjut, apa tu engulfing dan apa tu engulfing fail, kita kena tahu maksud dulu. Maksud engulfing dulu. Engulfing ni adalah maksudnya menelan. Menelan, okey. Dan memuntahkan. Kena ingat. Okey. Menelan dan memuntahkan. Okey, so engulfing fail apa? Dia menelan juga. Tapi dia tak muntahkan. Okey, sekejap lagi kita tengok. Apa maksud menelan ni? Dia telan apa kan? Dia telan apa? Maksudnya dia menelan candle sebelum dan dia memuntahkan candle selepas. Okey, sekejap lagi kita tengok. Contoh-contoh engulfing dulu sebelum saya explain cara penggunaannya. So, siapa nak salin boleh salin. Engulfing ni ada dua. Okey. Engulfing ni ada dua jenis lah engulfing. Ataupun saya kata selalu sebut sebagai engulf. Okey, engulf. Engulf ni ada dua. Satu adalah bullish engulf dan yang kedua, dia tak muncul kat skrin saya. Sekejap skrin dia lag sikit. Okay, sekejap. Saya share balik. Okay. Nampak So engulf ni ada dua. Satu adalah bullish engulf and then kedua adalah bearish engulf. So bullish ni apa? Maksudnya bullish ni. Bullish ni maksudnya candle tu candle yang naik lah kan, dia bull. Bearish ni candle yang menurun. Okay. So ni basic lah. Alright. So macam mana rupa bullish engulf ni dan bearish engulf. So saya nak tunjuk tentang bullish dulu. Bullish engulf. So engulf, bullish engulf ni juga dia macam ni. Okay, dia macam ni. So first kali buat change lah, senang lagi kita warnakan. Okay. Bullish ni saya tandakan sebagai warna biru. Macam biasalah. Then bearish, candle bearish, warna merah. So kalau keadaan macam ni kita katakan sebagai ini adalah bullish engulf. Kenapa bullish engulf? Sebab sebab kita tengok. Kena tengok Sebab first kali adalah kita tengok. Dia syarat dia ada syarat dia. Syaratnya first
shadow atas, shadow candle biru tu menelan shadow candle merah. Nampak tak? Ni. Kan dia telan. Okay. And then body candle biru menelan body candle merah. Okay. Maksudnya close candle bearish menelan open candle bearish. Okay. Korang tahu kan kat mana open close? Tahu tak? Tak nampak? Kenapa tak nampak? First kali korang kena tahu ni dulu. Risau korang tak tahu. Okay. Ni adalah basic lah. Patutnya ni chapter yang pertama tapi saya skip sebab saya expect korang tak tahulah benda ni. So kita kena tengok yang mana candle ni, okay, ada dua, bullish dan untuk yang baru dan bearish. So saya nak tanya korang, ni korang basic ni, paling basic. Bullish ni, untuk bullish, dekat mana dia punya open? Dia punya open price dia dekat mana? Dekat mana? Open dekat mana? Dekat bawah. Betul tak? Close dekat atas. So high ni dekat atas dan low ni dekat bawah. So dia sebenarnya macam mana ni? Macam tu lah kan? Okay, open dekat bawah. Betul tak? Kalau kau tengok, dia akan open dekat bawah, close, high, low. So bearish pula dia akan open dekat atas. Okay. Dia akan close dekat bawah. Betul tak? High dengan low tetap sama. Okay. Dia kalau kita tengok dalam bentuk line chart ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Untuk bullish dia akan open, low, high, close. Untuk bearish pula, dia akan jadi open, high, low, close. Alright. Tak ada suara. Korang boleh dengar suara saya tak? Saya rasa mungkin Suhairi ni dia tak connect audio. Boleh kan? Okay. Ni dalam line chart dalam line chart ni nampak macam ni. Okay, so clear. Baru kita explain engulf. Okay. So, kembali kepada tadi. Syarat engulf ni adalah first shadow atas. Okay. Shadow atas telan shadow yang candle kecil tu, candle bearish, and then body atas telan body candle bearish yang sebelah kirinya. Then kita tengok pula body bawah pun mesti menelan dan shadow bawah pun perlu telan. Okay, ni syarat yang lengkap lah. Ni kita panggil sebagai perfect engulfing lah. Okay, perfect engulfing. Sebab apa perfect engulfing? Sebab dia telan semua. Okay. Perfect engulfing. Ingat ni yang pertama. Ini jenis yang pertama. Screen tak jalan. Saya rasa jalan je ni. Screen. Jalan kan? Screen kan? Okay. Perfect engulfing. Yang pertama. Yang kedua pula. Sekejap Yang kedua. Okay. Yang kedua saya buat macam ni. So yang kedua kalau korang tengok. Okay, sekejap Sekejap lagi saya sambung. Ada hal kejap. 5 minit. Okay. Bagi saya masa 5 minit.
Okay, sorry tadi ada hal jap. Alright. So, okay, masih ada lagi tak? Masih ada Ada, alright. Okay. So, contoh yang pertama tadi adalah perfect engulfing. Yang mana perfect engulfing ni dia menelan semua. Okay, dia menelan semua. Dan yang kedua pula, kita tengok tak banyak perbezaan. Tetapi, kalau korang perhatikan betul-betul, first kali, shadow bullish sama juga dia menelan shadow candle bearish, and then body bearish, body candle bullish pun menelan body candle bearish. Dekat bawah ni pun sama, dia menelan, tetapi dekat sini shadow tak telan, shadow bawah tak telan. Okay, maksudnya dia lag satu. Okay, dia lag satu syarat, which is tak kisahlah sama ada shadow bawah ke tak telan ataupun shadow atas tak telan tapi shadow bawah telan. Dia either one. Okay, either one lah. Sama ada bawah atau atas. Tapi dengan syarat salah satu saja. Dia tak boleh dua-dua tak telan. So ni pun dikira sebagai engulfing. Okay, itu yang kedua. Contoh yang ketiga pula. Right. Contoh yang ketiga adalah kita tengok macam ni. Okay. So, salah. Sorry. Terbalik. Contoh yang ketiga macam ni. Okay. Ini pun dikira sebagai engulfing. Apa maksudnya ni? Kita tengok dua candle menelan satu candle. So syarat dia sama juga. Okay. Syarat dia sama. Shadow atas menelan shadow candle merah tu. Body atas pun menelan. Dan shadow ni shadow bawah menelan. Dan body bawah pun menelan. So syarat dia pun mesti cukup. Okay, start Sekejap Saya tak sure kenapa asyik start. Sekejap. Okay. So kalau korang tengok okay, syarat dia mesti cukup. Okay, yang nombor 3 ni syarat dia mesti cukup. Tapi beza dia adalah dua candle. Okay, dia dua candle menelan satu candle. Dua candle menelan satu. Dua-dua bullish mesti telan ke? Dua-dua bullish mesti telan ke? Yes, betul. Dua-dua bullish mesti telan. Okay. So yang ni, nombor 3 ni special sikit sebab apa? Kebiasaannya dia dijumpa di lower time frame. Okay. Yang engulf untuk nombor 1, nombor 2 ni boleh guna daily, H4, H1 dan sampai M1 lah. Tak ada masalah. Okay. Cuma syarat untuk nombor 3 ni, dia kebiasaannya diguna di lower time frame, which is M30, M15, M5 dan M1. So kebiasaannya kita jumpa ataupun kita gunakan di lower time frame lah. Okay, so ini untuk engulf. Bullish engulf. Okay. So siapa yang nak screenshot, boleh screenshot dulu sebelum saya teruskan tentang bearish engulf. Dan kemudian kita akan tengok dekat chart.
Okay. Satu candle menelan dua candle. Dua candle menelan satu candle. Okay. Bukan satu candle menelan dua candle. Dua candle menelan satu candle. Inilah contoh nombor 3. Dua candle biru menelan satu candle merah. Ataupun dua candle bullish menelan satu candle bearish. Okay. So, kita proceed ke bearish engulf pula. Okay. Bearish engulf. So, bearish engulf pun ada 3 juga. Okay. Yang pertama, kita tengok candle biru di belakang dan candle merah ataupun candle bearish di hadapan. So maksudnya apa? Bearish ni dia kalau dia ada kat depan, bearish engulf, dia pun mesti ada dekat depan. Dia mesti menelan lah. Sebab nama ni bearish engulf. Okay, bearish tu yang menelan candle bullish dekat belakang. Okay. So syarat yang pertama juga sama, shadow mesti telan, body mesti telan, body mesti telan, shadow mesti telan. Okay. So ni kita kata sebagai perfect engulfing. Okay, perfect engulfing. Nombor 2. Okay, nombor 2 macam mana pula? Nombor 2, kita tengok okay, jap saya buat. Okay, kalau kita tengok nombor 2, macam yang tadi juga. Okay. Ni saya ambil contohnya lah kot. Saya buat contoh atas pula. Tadi macam tadi bawah kan. Tadi shadow bawah yang tak telan. So sekarang ni saya buat contoh shadow atas yang tak telan. Sekejap So, kita tengok shadow atas dia tak telan, betul tak? Shadow merah tu dia tak telan candle biru. Tapi body atas dia telan, body bawah dia telan, shadow bawah dia telan. So ni still kita kata sebagai engulfing juga. Okay, walaupun dia tak cukup satu syarat. Okay, walaupun dia tak cukup satu syarat lah. So macam ni dia shadow tak telan. Macam tadi shadow bawah kan. Ni sekarang ni shadow di atas pula. Okay, tapi still dikira sebagai engulfing. So bearish engulfing. Dan nombor 3 pula, kalau kita tengok okay. Nombor 3 pula so kalau kita nampak candle macam ni, okay, ni pun dikira engulfing. Sebab apa? Dua candle menelan satu candle. Maksudnya dua candle merah menelan satu candle biru. Okay. So kita tengok shadow-nya telan, body dia telan, dan shadow bawah pun dia telan. So biasanya kita akan jumpa di lower time frame. Lower time frame. Dekat mana? M30, M15, M5 dan M1. So sama juga macam atas. So boleh screenshot dulu. Okay, boleh screenshot dulu. Alright. So sekarang ni
Kalau bearish tu tak ada shadow atas tapi body dia telan tu pun dikira engulf juga ke? Dia tak boleh tak ada shadow langsung, dia kena ada shadow juga. Okay, dia kena ada shadow juga. Walaupun sikit, dia tak boleh tak ada langsung. Okay, syarat dia mesti ada shadow walaupun shadow tu tak telan lah. Alright. Okay, so sekarang ni saya nak bagi tahu cara penggunaan engulfing. Okay, cara. Jadi kita tengok dekat chat. Cara penggunaan. So, engulfing ni saya tunjuk satu contoh untuk bullish. Okay. Untuk bullish bullish engulf. So untuk bullish engulf ni first kali mestilah dia kena ada bearish, betul tak? Kena ada bearish and then barulah dia ada candle bullish yang menelan. So syarat dia apa tadi? Maksud engulf ni adalah apa? Menelan dan memuntahkan. Okey, maksudnya adalah apa? Menelan dan memuntahkan lah. Okey, menelan dan memuntahkan. Jadi kita nak tengok satu persatu. So kita jadikan ni sebagai zone lah. Okay, zone engulf. So first syarat yang pertama adalah dia menelan. Kita tengok kan, menelan tak? Candle selepas tu menelan tak candle sebelum tu? Menelan. Okay. And then cara penggunaan dia adalah bila price break, okay, bila price break ataupun kita kata sebagai breakout zone engulf, kita nak tunggu price apa? Pullback. Okay, kita nak tunggu price. Mak saya punya saya punya screen ni dia lag. Sekejap Sekejap. Tiba-tiba dia stop. Sekejap Okay. So, kita nak tunggu dia breakout and then pullback. Pullback dekat mana? Pullback dalam zone lah. Ni dalam zone. Barulah kita akan entry buy. Okay, baru kita akan entry buy. So, cara penggunaannya adalah first, kalau kita jumpa engulf bullish, okay, make sure price tu dia breakout ke atas dulu. Okay, kalau engulf bullish, make sure price tu dia breakout ke atas dulu and then price pullback balik masuk dalam zone. Okay, waktu bila kita boleh entry? Okay, sekejap lagi saya tunjuk waktu bila berlakunya benda ni. Okay, and then korang kena faham konsep dulu tau. Kena faham konsep dulu sebelum korang apply. And then baru kita akan entry buy. So memuntahkan ni, inilah dia. Dia muntahkan balik. Okay, dia telan first kali dia telan and then dia muntah keluar. Okay, itu maksudnya. So itu yang pertama. Okay, saya tak tunjuk contoh yang untuk dua jenis yang lain sebab sama je penggunaannya untuk candle bullish. Make sure dia break out dulu and then dia pull back, then baru kita akan entry lah. So untuk bearish pula, untuk bearish engulf pula, okay, sama, kita buat zone. Okay, kita buat zone engulf. Then kita tunggu price break. Okay, maksudnya kita tak payah tunggu pun tak apa sebenarnya sebab benda ni ni syarat dia. Price mesti break. Price mesti breakout ke bawah. Okay, breakout ke bawah and then price perlu pull back. Dia mesti pull back. Pull back dekat mana? Pull back dalam
dalam zone. Dan barulah kita akan entry sell. Okay. Syarat dia sama je, breakout, pullback dan entry. Okay. Okay, macam mana ada dua engulf, bullish dan bearish? Okay, menarik soalan ni. Jadi kita tengok. Okay, so first kali korang faham tak cara nak entry ni? Saya nak tahu dulu sebelum saya proceed. Korang faham tak? Okay, cara nak entry. So first kali make sure dia breakout and then dia pull back, baru kita akan entry. So sama juga. Menelan ni kat mana? Inilah dia menelan. Okay, dia menelan candle sebelum and then dia muntahkan. Ini dia muntahkan lah. Dia muntah keluar. Alright. So macam mana nak tahu dia fail ke tak tu, kita kena depend on chart lah. Okay. Kalau dia break, dia fail lah. Okay. Sebab engulf fail saya tak terangkan lagi. Jadi kita tengok. So kebiasaannya dekat mana kita nak guna engulf ni? Okay. So first of all, kita akan berpandukan SNR. Okay. Korang perlukan sepenuh perhatian, okay, untuk tumpukan supaya korang faham apa yang saya nak ajar ni. Okay. So apa-apa pun berbalik pada SNR. Korang ingat, saya tunjukkan satu contoh. Okay. Candle ataupun price membuat sideways, kemudian price breakout. Okay, dia breakout price BO. Dia breakout ke atas. Okay. Daripada sideways, dia breakout ke atas. Kemudian price dia akan pull back. Betul tak? Yang kita belajar before ni. Price akan pull back. Ni apa ni? Ni ada bentuk apa? Bentuk A kan? A untuk kita buy, B untuk kita sell. Ada relation dia. Kita tengok. Before ni, kalau korang ingat, saya pernah kata. Okay. Dia nak pull back ni, nak entry, saya nak tanyalah pada yang pernah join kelas 2 minggu lepas. Okay. 2 minggu lepas tak silap saya. Bila dia pull back, okay, dia ada 3 tempat untuk entry. First, second, third. Okay. Yang pertama ni agak high risk. Yang kedua ni medium risk. Yang ketiga low risk. Saya letak macam ni lah bagi korang senang faham. So sekarang ni kita nak tahu dia ni nak pergi nombor 1 ke, nombor 2 ke ataupun nombor 3. So kita kena tengok apa? Tengok apa? Look to the left. So left ni ada apa? Dekat sini lah. Dekat sini. Apa yang ada dekat sini? Apa yang ada? So inilah kita nak cari engulfing. Ada tak engulfing dalam zon merah ni? Dekat merah ni. Ada tak? So bila ada engulfing, itulah zon yang kita akan buat untuk kita tunggu price datang. Okay? Faham tak? Okay, so far dapat tak? Siapa ingat? Ingat tak yang dah join kelas ni 2 minggu lepas? Okay, sebab tu kita belajar engulfing. Sebab kita nak kenal pasti dekat mana yang kita nak tunggu. Okay, dapat Ingat Alright. So, ini konsep dia lah. Kita tengok dekat chart pula. Alright, kita tengok dekat chart. Kita tengok dekat chart. Kita tengok gold Okay, sekejap Okay. Alright. So, kita tengok apa yang kita belajar tadi. So, sekarang ni saya nak back test. Okay, kita nak back test sama-sama dengan korang. So, tadi kita belajar apa? Bearish engulf dan bullish engulf. So, kita nak tengoklah kegunaan kedua-dua ni.
So saya nak guna time frame. Mana-mana time frame pun tak kisah. Okay. H1 boleh, H4 boleh, M30 boleh, M15, M1 dan M5 pun boleh. Tak ada masalah. So contoh, saya ambil satu contoh. Okay, saya tunjuk contoh dulu. Contoh N-graph yang korang akan jumpa. Macam ni. Okay. Ini contoh N-graph nombor 1. Okay. Nampak tak? Ini contoh N-graph nombor 1. Contoh N-graph nombor 2. Contoh N-graph bullish nombor 2. Yang mana, kenapa? Kita tengok sini. Shadow dia telan. Okay. Body dia telan. Body bawah pun telan. Tapi shadow bawah dia tak telan. Tapi still kita anggap sebagai engulfing. Okay. Ni engulfing lah. Then ni sebelah-sebelah je. Okay, tapi tak boleh. Ini sebab H1. Okay. Sekejap. Kita cari satu lagi. Kita nak cari contoh lagi. Banyak-banyak sikit contoh. Engulfing. Engulfing. Okay. Ini pun engulfing. Okay. Ini bearish engulfing. Okay. Bearish engulfing. Okay, ini bearish engulfing. Contoh yang kedua. Okay, nampak tak? Dia telan tapi shadow atas ni dia tak telan semua. Okay, tapi still kita kata sebagai bearish engulfing. So, kita nak tengok sekarang ni contoh. Macam mana cara kita nak guna ni? So, saya akan tunjukkan satu contoh untuk setup buy dan satu contoh setup sell lah. Okay. Right. Mungkin kita tengok setup mana dulu. Okay. M15. Okay. Ni M15 ni contoh saya tunjuk dekat korang. 2 candle menelan 1 candle. Okay, kalau tengok sini kan. 2 candle menelan 1 candle. Ini contoh engulfing lah. Okay, bearish engulfing. Dia menelan 1 candle. Okay, so kita tengok. Tengok saya contoh dekat korang. Okay. Sekejap saya tunjuk. Yang mana, macam mana kita nak kenal pasti zone. Okay, contoh kita ambil dari sini lah. Okay, sini simple. Ini contoh Okay, so sini ada contoh yang kita tengok tadi. Kita belajar lagi lah. Before ni pun kita belajar juga. Okay. So ni adalah apa? Sideway. Okay. Ni adalah sideway. Okay. Bila berlakunya sideway, price break. Okay. Dia BO. Breakout. So maksudnya apa? Okay. Maksudnya price nak naik. Okay. Price nak naik. Ke atas lah. Okay. And then bila dia breakout, price pull back. So ini yang saya kata kat korang. Bila price pull back, dia ada 2 tempat. 1, 2 ataupun 3. 1, 2, 3. So sekarang ni price nak ke mana kita tak tahu. Okay, tapi kita boleh tengok di look to the left. Okay, lihat di sebelah kiri apa yang ada. So macam ni, case ni kita jumpa candle apa? Candle engulfing. So cara nak tanda candle engulfing ada 2. Sama ada korang tanda candle ni, candle yang menelan, okey. Ni yang pertama.
Korang tanda candle menelan ataupun korang tanda candle yang ni candle yang ditelan ni sebabkan shadow dia lebih panjang. So saya ambil dia punya body lah. Sekejap kebiasaannya candle yang ditelan ni dia lebih kecil sedikit. Okey. Ni saya ambil candle yang ditelan dan candle yang menelan. So ada dua. So yang mana satu yang korang nak tanda? Dua-dua boleh. Okey. Tak ada yang kau tak boleh tukar warna, tak boleh. Sekejap. Sebab kalau saya tukar warna yang terang sangat nanti, korang tak nampak. Nampak tak? Dia nanti dia korang tak nampak. Sekejap. Yang tadi okey kot. Okey. So ada dua cara, sama ada korang nak tanda yang menelan ataupun yang ditelan, dua-dua boleh, tak ada masalah. Cuma beza dia adalah kalau korang tanda yang menelan, zone dia akan besar. Zone dia akan besar dan risk korang pun besar lah. Okey, tapi kelebihan dia, price akan datang, akan sampai, akan masuk lah. Okey, tapi kalau korang tanda yang ditelan, yang kecil, okey, possible dia, zone dia memang kecil, risk dia memang kecil, tapi price nak sampai ke sini tu tak tahu lagi dia sampai ke tak. So itu dia punya kekurangan dia lah. Okay? Kekurangan dia. Okay. Candle yang telan tu bukan dua candle ke? One Hafiz. Untuk dua candle menelan satu candle tu, kita hanya guna di lower time frame. Okay. Lower time frame. Ingat tak? Okay, lower time frame saya dah kata tadi. M30, M15, M5 dan M1. Tapi sekarang ni kita tengok M1, H1. Okay. So kita tak guna tu di H1 lah. Okay. Faham Alright. So ini yang pertama. Dia akan pullback dekat mana? Dekat zone engulfing. Okay. Tadi dia dah breakout. Okay, dia dah breakout and then dia pullback di zone engulfing. So kita tengok lagi contoh. Jadi kita tengok ada juga yang dia fail. Okay, tak semestinya dia respect je candle engulfing ni. Sebab tu ada engulf fail. Okay. Okay, kita tengok lagi contoh. Okay. Tengok. Right. Kita nak tengok contoh lain. Okay. Ini menarik. So kita tengok kat sini. Ni pun sama. Tengok Ni adalah contoh saya tanda engulf yang menelan. Okay. Engulf apa ni? Bearish engulf. Okay. Bearish engulf. Maksudnya dia menelan candle sebelah tu. Okay. Dia menelan candle sebelah. So saya tanda candle yang menelan. And then saya tanda juga candle yang ditelan. Ditelan ni kita warna kuning sikit. Okay. Okay. Kalau nak ambil full candle pun boleh, tak ada masalah. Okay. Ambil lah. Tak kisah pun cara tanda ni macam mana. Asalkan korang faham je. Okay. So sekarang ni ada dua. Okay, ada dua. So sama juga. Syarat dia adalah first daripada zone sideway. Tengok apa-apa pun mesti ada SNR. Daripada zone sideway, dia buat satu engulfing. Then dia break. Betul tak? Dia breakout. So dia nak pull back. So kalau korang entry dekat sini, kan? Entry dekat sini kan? Sini ada apa tak? Ada tak engulfing? Tak ada kan? Okay, sebab tu dia turun kejap je. Dia turun ni sebab apa? Okay, dia turun ni sebab dia nak ambil candle sini pula. Dia nak ambil engulfing kat sini. Tengok Sini pun ada engulfing. Ada dua. Sini ada engulfing.
Dekat atas ni pun ada engulfing. Nampak tak? So, sini pun korang kena faham tau konsep dia. Okay, sekarang ni saya nak korang dengar betul-betul apa yang saya nak explain dan cuba fahamkan. Okay, cuba fahamkan. Sebab benda ni complicated tapi once korang faham, insyaAllah korang akan faham next punya apa yang saya akan ajar. Okay, so first kali adalah sideway. Okay, sideway kemudian price breakout. Betul tak? Price breakout. Bila price breakout sini, dia buat sideway juga. Tapi ni di H1. Price dekat bawah ni, dia buat sideway di lower time frame. Okay, kena ingat lower time frame ni dia saling melengkapi tau. Okay, M1 lengkapkan M5, M5 lengkapkan M15, M15 lengkapkan M30 sampailah seterusnya. Okay, kena faham. So, sini pun sideway juga dan sini pun ada BO juga. Dia ada breakout juga. Okay, cuma bezanya ini breakout ke bawah, ini breakout ke atas. Okay, so ini yang candle yang naik ni, okay, dia breakout yang bawah ni. And then dia turun. First, saya follow ni dulu. Dia turun sebab apa? Sebab dia nak pull back yang dia breakout yang bawah ni dulu. Okay, clear pull back. Sebab tu dia pull back dalam zone engulf. Ni kan zone engulf kita. And then dia naik balik. Kenapa price naik? Sebab dia tak collect lagi. Engulf dekat sini. Dia belum collect lagi. So dia masuk, nampak tak? Ni dia masuk. Shadow ni. And then baru dia turun. Okay. So far boleh faham tak? Nampak tak dia punya perjalanan dia? Kenapa dia naik, then dia turun, then dia naik balik? Nampak Alright. So, kenapa? Soalan saya adalah, kenapa direction ke bawah dia lebih banyak daripada direction ke atas? Ni jawapan ni saya dah bagi tahu last week. Cuba jawab. Okay, ada yang cepat. Nora Shikin Zainal. Sebab dia downtrend. Okay, sebab dia downtrend. So, dia akan ikut trend lah. Betul tak? Dia downtrend. Sebab tu, sell ni long. Okay, buy ni hanya short term sahaja. Okay, buy hanya short saja. Sebab tu, buy ni kita boleh dapat dalam berapa pips? Dalam 190 pips. Tapi sell beratus-ratus pips. Okay, sampai 500 pips. Sebab apa? Dia dalam downtrend. So sebab tu, newbies untuk yang baru-baru, saya tak galakkan untuk lawan trend. Okay, kalau contoh korang nampak downtrend, first kali tengok trend. Nampak downtrend, cuba cari position untuk kita sell. Buy tu break, even sell bila downtrend. Kalau buy tu short lah untuk dia pull back. Okay, buy ni hanya untuk pull back saja. Kalau korang tengok gambaran yang besarnya, dia nampak macam ni lah. H4, nampak tak? H4, gambaran jelasnya adalah sideway, breakout, pullback. Buy ni hanya buy pullback untuk dia jadi lagi. Sekejap. Okay, sorry guys. Saya pun tak tahu kenapa malam ni iPad saya dia disconnect. Sekejap Saya tunjuk sekali lagi. Okay, saya nak korang faham malam ni. Okay, so tadi saya buka H1. Okay, tengok H1 korang nampak macam serabut sikit kan? Okay, tak apa. Kita buka H4. Okay, kita tengok dekat H4. So dekat H4 ni, kita nampak, okay, ni sideway sebenarnya. Sideway dekat mana tadi? Sideway dekat H1. Okay, and then dia breakout. Sini dia breakout. Kemudian price pull back. Waktu pullback ni lah sebenarnya yang kita buy tadi tu. Okay. Waktu pullback tu lah kita buy. Sebenarnya buy tu adalah buy pullback sell. Ni adalah kita buy untuk pullback sell. Pullback ni lah. Pullback breakout sell ni. Sebab dia nak Jun 6. Okay. So kita entry kat sini.
Faham tak? Okay, faham Alright, so saya nak korang faham benda ni. So barulah korang boleh sell, korang boleh buy. Okay, tapi untuk yang dah faham, bolehlah buat macam tu. Tapi untuk yang baru, yang nak belajar, follow trend je. Okay, so satu lagi contoh saya tunjuk dekat korang. Satu lagi contoh. Okay. Kita tengok sini. Kita tengok di lower time frame lah. Okay, tengok di M5 lah. Lower time frame tak ada lagi contoh. Okay. Contoh 2 candle menilai 1 candle. Okay, sini ada. Okay, so nampak tak apa yang saya tengah tanda ni? So, saya tengah tanda candle bearish. 2 candle bearish menelan 1 candle bullish. So nak tanda dia, korang boleh tanda whole candle yang menelan ataupun candle yang ditelan sahaja. Okay. So saya warnakan ni. Okay. Alright. So kalau korang tengok kat sini, okay, boleh tanda dua-dua, tak ada masalah. Nak tanda yang menelan ke yang ditelan pun boleh. Tapi kalau korang tanda yang ditelan, maksudnya candle yang belakang ni, okay, yang kecil ni, so dia CP je. Okay, ini kira nasib lah dia masuk. Ada yang dia tak masuk langsung. Sebab apa? Dia respect, dia ambil price di candle yang menelan ni saja. Okay, so macam ni, first kali kita kena tahu, bukan kita buka chart, kita terus cari engulfing. Okay, salah. Okay, saya tak pernah ajar macam tu. First kali adalah kita kena tengok SNR. SNR ni adakah kita buka chart terus buka time frame kecil? Time frame M5 tak. Kan? Kita kena ikutlah dia punya turutan dia daripada daily, okay, H4, H1 dan barulah kita filter di lower time frame. So macam ni, case ni adalah dekat sini dia sideways. So kita tengok daripada sini lagi dia sideways. Dan sini pun sebenarnya dia sideways ni. Kalau korang nak perasan lah. Ni pun adalah sideways. Okay. Tapi sideways di mana? Sideways di M1. Kita tengok. Nampak tak? Kan sideways tu. Okay. So kita buka M5 balik. So kita tengok. Ada 2 sideways lah kat sini. Okay. 2 sideways. So sideways yang pertama pun ada engulfing dekat atas ni. Okay. Sekejap saya tanda dulu. Baru saya explain dekat korang. Okay. Alright. Macam biasa, sebelum kita cari apa-apa engulf, kita kena buka time frame yang besar dulu. Kita tengok trend. Okay, trend apa? Downtrend ke? Uptrend ke? And then kita filter dekat time frame pula. Kan? Macam last week. Last week kita belajar multiple time frame. So daripada mother time frame, father time frame, mother time frame and then baby time frame. So kita filter lah. Mother turun ke baby. And then kita tengok dekat sini ada SOP kita which is first kali dia sideways. Sideways and then breakout. Okay. Sideways then dia break. BO. Dia breakout. So dalam breakout ni, okay, dalam breakout ni dia kena pull back. Betul tak? Dia kena pull back. Dia mesti kena pull back. So ni pull back dia. Pull back ni sampai mana? Okay, ada 3. Ni saya repeat balik 1, 2, 3 tempat. Dia nak pull back dekat mana? 1 ke, 2 ke ataupun 3. So kita tak tahu. Yang menentukan dia adalah apa yang ada dekat sini. So in case kalau kita tengok contoh dekat sini, ni lah candle ni lah yang turun ni, candle breakout ni ataupun yalah candle breakout tu. Okay, apa yang ada? So dekat sini kita jumpa engulfing. Tengok betul-betul. Ni engulfing number berapa?
Cuba teka. Ni engulfing number berapa? Number 2. Okey, number 2. Number 2 dah cukup dah SOP dia. Okey, dia sebenarnya kalau number 3 tu bila number 2 dia tak lepas nak telan tapi candle yang selepas dia tu jadi backup untuk menelan. Okey. So macam ni kita tengok number 2 dia dah lepas SOP dah. Cuma atas ni dia tak apa? Dia tak telan je. Okey, shadow. Yang lain semua complete. So kita tandalah macam ni saya tanda. Okey, saya tanda ni sebagai zone, dia breakout and then dia pull back masuk zone engulfing. Yeah. So sini boleh entry lah, sell. Boleh lah entry sell kan. Kalau korang nak pakai trend line sekali pun boleh, tak tarik lah trend line kat sini. Okay, so dia pun still dalam range. Maksudnya dia tak break lagi pun trend line ni. Contohnya kalau korang takut kan nak entry kan, buat trend line macam ni. Okay, buat satu trend line. As long price ni, okay, price yang tengah pullback ni tak melebihi trend kita ataupun tak break kita punya downtrend, kita still consider sebagai selamat lah untuk entry. Okay, and then katakan korang takut, okay, korang takut dan entry, korang miss, okay, then dia buat sideways dekat M1. Okay, ni M5 tapi dekat M1 dia sebenarnya tengah buat sideways, dia break sekali lagi. So bila dia break sekali lagi, sama juga kita tengok cari engulfing. So saya dah tanda dah engulfing. So dia pullback pun dia akan pullback, dia akan masuk zone engulfing kita. Okay. Okay. Macam ni. Nampak tak? Okay, so faham tak? Clear tak tentang engulfing? Sekejap lagi saya tunjuk engulfing fail pula. Macam mana dan cara kita nak guna. Faham ya? Korang tengok sekarang ni price dia dah break kan downtrend kita. So possible untuk dia naik dulu. Tapi ini lower time frame lah. Lower time frame mungkin dia akan naik pun short je. Kalau dia nak naik pun mungkin dia boleh naik sampai, kita tengok M15, M30. Mungkin dekat atas ni lah kot. Okay, kalau dia nak naik pun. So kita tengok pula dekat zone ni dia break ke tak. If dia break, kalau dia break, dia boleh naik lagi. Okay, macam tu lah. Okay. Okay, faham Okay, so kalau korang dah faham, kita akan masuk pada engulfing pula. Okay, engulfing pula. Okay. Alright, so engulfing. Apa maksud engulfing? Engulfing ni adalah engulf yang dia gagal memuntahkan. Okay, dia tetap menelan. Sebab apa? Sebab maksud engulf ni adalah menelan. Okay, dia menelan. Dia tetap menelan tapi dia fail ni untuk memuntahkan. Contoh. Sebagai contoh, saya bagi contoh engulf. Okay, kita buat engulf bearish Kita buat bearish engulfing. Okay, sepatutnya ni korang kena tengok betul-betul Okay. Sepatutnya cara asal dia nak guna engulfing ni adalah kita tunggu price break dan kita tunggu price pullback baru kita nak entry. Betul tak? Ini yang before ni kita belajar. Betul tak? Setuju tak? Cuba komen sikit. Setuju tak? Cara kita nak guna engulf, bearish engulf ni, before ni macam ni. Okay, betul kan? Okay, tetapi bila kita kata engulf fail, fail apa? Maksudnya, dia macam ni tau. Okay, ni yang betul yang before ni. Ni engulf saja. Okay, engulf fail pula dia akan jadi macam ni. Okay, saya buat 2. So engulf fail, first dia break.
Okay, dia breakout. Tetapi waktu pullback ni dia, alamak, sekali lagi dia skrin saya tak bergerak. Sekejap, saya rasa saya kena guna iPad barulah. iPad ni dia problem malam ni. Sekejap. Okey. Untuk yang kedua ni, dia pull back tetapi dia break. Dia break zone engulf ni. Dia melebihi zone engulf. So sepatutnya kita sell, betul tak? Patutnya kita sell. Tetapi yang ni kita dah fail lah. Dah tak boleh dah sell kat sini. Okey. Dah tak boleh sell lah. Sebab apa dia tak boleh sell? Sebab dia dah break. Dia dah breakout. Breakout zone ataupun breakout engulf ataupun breakout resistance. Kalau macam ni, kalau korang tengok tengok betul-betul sideways. Okay, dia pull back kan, dia breakout kan, first kali dia breakout support. Kalau breakout support maksudnya korang nak apa? Korang nak sell, betul tak? Korang nak sell, so korang target sell. Tetapi kalau price ni melebihi resistance, adakah korang nak sell? Saya tanya korang, adakah korang nak sell? Kalau price ni tengah naik, dia break kita punya resistance, adakah korang nak sell? Tak sell lah. Sebab apa? Setup sell kita tak valid. Okay, sebab dia dah break dah. Ingat kalau dia dah break resistance, dia akan buat resistance yang baru. Kan? Tak break. So sama konsep macam atas ni. Bila dia breakout ke atas, sepatutnya bearish engulf ni, ingat sepatutnya bearish engulf ni setup dia adalah sell. Tetapi dia jadi sebalik ni. Dia breakout ke atas, so kita akan jadikan zone dia, zone yang sama. Okay, zone yang sama ni sebagai zone apa? Zone buy. So kita akan tunggu price masuk balik zone, kemudian baru kita akan buy. Okay. Awal-awal kita nak sell, tetapi dianya jadi zone buy. Faham tak? Kalau faham tulis faham. Tak faham saya ulang lagi. Faham tak? Faham ulang. Okey, saya ulang di contoh yang kedua. Alright, saya ulang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni saya buat untuk bullish engulf pula. Ataupun kita kata engulf fail untuk bullish engulf. So, first kali kita buatlah bullish engulf dulu. Okay. So, sepatutnya dekat zone ni kita nak apa? Kita nak buy, betul tak? Kita nak tunggu price breakout and then price pull back. Okay, and then kita nak buy. Ini sepatutnya. Ini yang before ni. Tetapi apa yang jadi adalah price ni dia pull back sampai dia break kita punya support ataupun dia break kita punya zone. Okay, bila dia dah breakout kita punya zone, so setup buy dah tak valid. Okay, setup buy dah tak valid. So apa kita nak buat? Kita kena tunggu price ni datang balik. Okay, dia pull back balik dekat zone tadi. Okay, kita jadikan zone yang sama sebagai zone apa? Zone sell. Okay. Kalau contoh korang buy, korang kena cut loss. Okay, sebab tu SL kita bawah sikit pada ni. Bawah sikit pada support. Okay. Alright, so kita tengok dekat chart. Korang faham tak? Okay. Faham Okay. So waktu ni memang kalau kena SL kita counter balik. So benda ni kadang market tak boleh elak. Tapi kalau kita nak entry benda ni, biasa kita boleh tengok kat previous market macam mana. Okay. Contoh saya tunjuk dekat market terus. Price sekarang ni kita tengok
Okay, kita tengok contoh. Saya clearkan balik. Kita tengok contoh. Tengok H1 ada tak? H1 ni Sekejap kita cari. Ada tak Engafil kat sini? Okey, ni ada satu. Okey, ni ada satu Okey. So, ini ada satu contoh. Ini ada satu contoh. Okey. Ini ada satu contoh. Engaf fail. Engaf fail. So, sini saya buat sini. Sini kita kata sebagai dua candle menelan satu candle lah. Okay. Dua candle bullish menelan satu candle bearish. Macam ni boleh. Nak apa? Nak mark semua. Okay, tak ada masalah. Okay. Then kita mark juga candle yang ditelan. Okay. Right, kita mark juga candle yang ditelan. So, sepatutnya lah. Okay, sepatutnya ini candle apa? Bullish kan? Ataupun group engulf bullish. Betul tak? Engulf bullish. So, bila engulf bullish, kita expect bila price breakout, dia pull back, kita akan entry buy. Betul tak? Sepatutnya. Betul ke? Betul kan? Sepatutnya kita entry buy. Tapi sebaliknya adalah price ni dia terus breakout. Dia dah pecahkan zone engulf kita. Okay, ni support ni. Dia dah break dah. Sini, dia dah break. So, maksudnya ni engulf fail lah. Engulf fail. So, kita terus counter, tunggu price masuk balik, price pull back balik, terus entry sell. Okay. Dapat tak? Itu yang price ke bawah. Okay. Faham? Boleh faham tak? Faham Okay. Price tengah main kat area sini Tadi dia dah break kan? Kita punya trend line. Nampak tak? Trend line ni. Dia dah break. Kan? Cantik dia. Dia breakout. Okay. Dia breakout. Dia pull back. Terus dia naik. Okay. So satu lagi contoh saya tunjuk. Sebelum saya buka sesi Q&A. Satu lagi contoh engulf fail. So tadi kita cari dekat M15. Kita tengok dekat H1 pak. H1. Ada tak H1? Okay. Kita tengok H1.
Okey, sini engulf tak habis ni. Okey, jap cari lagi. Okey, macam ni engulf Ini engulf. Contoh lagi lah. Kita nak cari engulf field. Sekejap kita tengok. Bullish. Okay. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Sini ada satu contoh. Okay, ni namanya engulf bullish fail. Okay. So kita tengok sini. Sini adalah engulf apa? Engulf bullish nombor 2. Okay, engulf ataupun bullish engulfing nombor 2. So, apa yang kita expect daripada bullish engulf ni adalah bila price masuk, kita akan buy. Betul? Bila price masuk, kita akan buy. Tapi sebaliknya berlaku adalah price break. Dia break apa? Dia break support. Bila price break support, maksudnya dia dah break zone engulf lah. Okay? Zone engulf yang saya tandakan ni. Ni. Adapun yang besarnya ni. Okay. So kita akan jadikan zone ni sebagai zone apa? Zone sell. Nampak tak? Tunggu dia masuk balik dan kita akan entry lah. Entry sell. Daripada buy jadi sell. Okay. So kita tengok. Ada soalan tak? Faham tak? Ke nak lagi satu contoh? Korang nampak tak cara gunanya? Nak contoh lagi? Okey. Saya bagi lagi contoh kat korang. Okey. Tengok lagi contoh. Kita tengok H4. H4 pun biasa ada juga engulfing. Okey, sekejap kita cari. Engulfing. Okey. Ini cantik. Ini contoh yang cantik. Okey. So, ini kenalah dengan nampak sikit apa yang kita belajar before ni. Ni jelas. So, before ni kita belajar yang mana first kena cari apa? Kena cari sideway. Betul tak? Kena cari sideway. Sideway, breakout. So, biasa kan? Breakout. So, kita expect price ni nak pull back untuk buy. Betul tak? Nak buy. So, dia dah breakout atas, kita pun expect. Okay, aku dah tanda macam Cikgu Hafiz saja. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, so kebetulan pula waktu ni. Okay, saya buat balik Okay, satu lagi tips kat korang. Nak tanda SNR, buka line chart. Dah, settle. Okay, so kita pun nampak okay, price dah breakout. Kan, dia dah breakout. Breakout ni lah, breakout sideway ni. Sini pun ada ni SNR. Saya ambil SNR yang kecil. Okay, ni SNR besarnya.
Alright. So SNR ni dia breakout, price breakout. So bila price breakout, kita pun tanda, okay, sini ada zone engulf. Okay, ada zone engulf. Engulf number apa? Engulf number 1. Okay, tandalah 2 zone. 1, 2. Zone ni besar sebab H4. Okay, ada 2 zone. So bila ada 2 zone, kita expect, okay, aku nak entry lah. Nak entry. Okay, nak entry buy. Tapi price terus junang ke bawah. Okay, price terus junang ke bawah. So, macam Cikgu Hafiz ajar, kan? Macam saya ajar, tengok balik zone ni, zone yang kita nak buy tadi, kita jadikan zone ni sebagai zone sell. Okay, zone sell. So, price pullback je balik, kita terus entry lah. Okay, terus entry. Tapi kalau korang tengok dia punya trend dia kat sini, kalau kita tarik trend line kan kat sini, dia memang dah breakout dah, kan? Dah nampak dah dia nak turun. So dekat sini pun kalau korang alert, sini pun korang dapat. Sekejap sekejap. Okay, sorry saya share sekali lagi. So saya rasa next week saya guna iPad yang baru lah. Problem iPad ni. Okay, so tengok tengok balik. So dekat sini kalau korang alert, first kali trend line dia dah break, and then sini pun dia dah break dah. Sini ada sideway, nampak tak? Adapun ada base kan, support, then dia break dekat sini dah. So sini pun sebenarnya korang dah boleh entry dah. Okay, sini pun korang dah boleh entry sell dah sebenarnya. Sebenarnya lah korang dah boleh entry sell dah. Sebab first kali dia dah break. Tapi kalau korang tak nampak, tak apalah. Gunalah yang kita belajar tadi, engulf fail. Okay, so faham tak? Faham Okay, nice. Okay, so saya nak jawab soalan before kita end lah kelas kita. Okay, nampak tak? Dia terus memecahkan kita punya trend line as expected. Kan, kita buat trend line tadi. Sini. Dia terus pecah. Kan. Target tadi kat mana? M15. 30. H1. Okay, sini ada. Ni ada, dia dah break dah break zone ni. So dia nak ke mana pula next? So ni. Dia perlu break ni dulu. Kalau dia nak naik lagi. Okay. So saya jawab dulu soalan. Jawab dulu soalan. So kalau ada soalan nanti terus tanya kat Q&A. Soalan yang related dengan topik malam ni sahaja. Okay. Berkenaan dengan teknikal macam dah join IB dan sebagainya, itu korang kena PM admin, okay? Engulfing time frame berapa yang recommend pakai? Engulfing semua time frame boleh. Dia cuma yang engulf number 3 tu guna di M30 ke bawah. Zone engulf boleh guna untuk scalping ke? Boleh. Okay, engulf boleh guna untuk semua time frame. Engulf sesuai trade pakai H1. Semua time frame boleh. Macam mana nak tahu zone yang sama boleh digunakan kembali? As long dia tak break balik zone tu.
Okay. Kebiasaannya zone yang sama ni boleh guna dalam 2 kali, 3 kali. 3 kali lah maksimum. 3 kali. Sebab kalau dia dah test zone tu banyak kali, berpotensi untuk dia tembus tu tinggilah. Pergerakan ni mempengaruhi tak kuatnya USD atau kuatnya nilai emas tu. Kalau kita trade gold, memang mempengaruhi. Sebab gold ni dia stand dengan US dollar. Okay, kalau korang tengok, okay, nanti mungkin saya akan bagi bonus kelas untuk korang yang mana saya akan ajar korang trade based on index USD. So kita tengok waktu tu USD strong, so kita carilah setup sell. Okay, USD weak, kita cari setup buy. So nanti kot mungkin dah nak habis kelas nanti kita next week ke 2 minggu lagi ke, tengok macam mana Bila kita boleh tahu downtrend di H4 menjadi uptrend? Bila adanya reversal pattern. Saya tak ajar lagi reversal pattern. Maksud break ialah tukar candle baru. Bukan. Maksud break adalah dia dia bukan tukar candle baru. Kalau tukar candle baru dia tak break pun kita tak panggil dia break. Dia kena breakout sama ada support ataupun resistance. Okay. Dalam sideways tu ada support dan resistance kan. Dia mesti breakout either one lah. Okay, untuk margin ni saya tak akan masuk lagi malam ni. Itu topik money management nanti. Okay. So, okay, so last kali sebelum saya end kan kelas, saya nak summarizekan sikit apa yang kita belajar. Okay, nampak? Dia terus respect zone kita. Kat sini, memandangkan malam ni tak ada live trade, saya tak bagilah. Tak bagi signal kat korang. Okay, kat sini pun kita nampak ada zone apa yang saya tanda ni. Okay. Dia ada zone engulf kan kat sini. Okay. So, sekejap saya nak tunjuk kat korang satu benda yang korang kena tahu. Okay. Yang korang kena tahu. So, first kali, contoh. Kita nak tengok kan, market sekarang kan. Kalau kita tengok sekarang ni, kita tengok H4. Kalau kita tarik trend dekat H4, di time frame H4 lah, di time frame H4, gold time frame H4. So, kalau kita tarik trend line kat sini, H4 ni dia dah break, dia dah break ke atas. Dia dah break ke atas. Okay. So, sebelum dia break ni, dia ada bagi tak satu pattern yang nak menandakan dia ni nak ke atas. Okay, nampak tak apa yang before the break ni dia bagi apa? Dia ada bagi inverted HNS. Okay. Ni saya tak ajar lagi topik ni. Dia ada bagi inverted HNS. Inverted HNS ni adalah reversal pattern. Okay, sebelum price tu ataupun market tu menukar direction, dia akan bagi bentuk ni, tak kisahlah. Biasanya dekat H1 ada, dekat lower time frame pun ada. Dia H4 pun boleh ada, daily pun boleh ada. Okay? Tapi biasanya tak adalah sampai daily kita tengok kan. Biasanya H1, H4. Ataupun kalau korang nak tengok, kita buka M15 kan, M15 sini pun kita dah boleh nampak dah dia bagi bentuk. Sebenarnya tak jelas sangat kan. Sekejap, buka H5. Okay, H1 lah nampak jelas. Okay, H1 nampak jelas. Inverted HNS. Okay, inverted HNS apa HNS? Korang Google dulu sebab saya tak nak ajar lagi. Okay. Okay, inilah saya lukis. Inverted HNS ni, korang boleh nampak
Sebenarnya dekat sini dah boleh nampak gambaran dah. Okey. Area ni. Okey. Ni shoulder. Okey. Left shoulder, head, right shoulder. HNS Ni inverted HNS. So inverted HNS ni trend downtrend pada uptrend. So kalau kita dah nampak, okay, price dah break. Kita tengok H4, trend line pun dah breakout. Apa yang kita kena buat next? Ni saya ajar korang. Bila korang nampak price dah break macam ni, first kali adalah identify SNR. Ni before saya habis saya nak recap balik dengan korang, saya tunjuk. Identify SNR. Ni dekat H4 dulu. Inverted HNS dengan HNS tak sama ke? Bentuk sama tapi terbalik je. Inverted tu maksudnya terbalik dia terbalik pada HNS. Okay, so identify SNR. Bila korang dah identify SNR dekat H4, buka lah H1. Okay, buka H1. H1 ni kalau korang tengok kan, dia dah bagi korang gambaran dah dekat sini sebenarnya. Kalau kita tarik trendline H1, kita akan nampak breakout lebih awal lah dekat sini. Dekat sini kita dah jumpa breakout dah. Dia dah break dah kat sini. Okay, dia dah breakout lebih awal. Dan kita filter lagi M30. M30 ni ada apa? Okay, M30 ni ada apa? M30 ni ada apa? Cuba komen sikit. Engulf fail. Ni engulf apa sepatutnya? Ni sepatutnya engulf apa? Patutnya engulf bearish, betul tak? Number 2, engulf number 2. Kan senang sebut number kan. Engulf number 2. So, nak marking engulf number 2, korang boleh mark engulf yang ditelan ataupun engulf yang menelan. Ditelan, saya buat warna kuning ni. Sekejap. Menelan, saya buat warna kelabu. Okay. So, dekat sini, korang boleh entry, nampak tak? Sepatutnya sini apa? Bearish engulf. So, sini sebenarnya korang dah boleh expect dah. Okay, dia dah break trend line. Kan, dia dah break trend line. Sepatutnya korang sini, korang tak payah entry lagi pun tak apa. Sebab dia dah tunjukkan sign dia nak naik. Okay. Trendline H1 dia dah naik, dia dah break. So sekarang ni dia nak break ni pula, resistance sini pula ataupun sini ada bearish engulf. Bila price dah break, kita tunggulah. Tunggu kat sini. Nampak tak? Dia breakout, kita tunggu zone yang sama untuk kita counter buy. Okay. Nampak? Okay, clear tak? Boleh Boleh faham Faham Alright. Okay. So saya rasa itu sahaja untuk malam ni, topik engulfing dan engulf fail. So nanti korang kalau tak faham, korang tengok je balik recording ni. InsyaAllah korang akan faham lah. Dan jangan lupa kerapkan buat backtest. Buat backtest balik. Tengok balik contoh-contoh before ni. Okay. Okay. So thank you semua yang join malam ni. So saya harap korang dapat something lah malam ni. And then praktik kan. Dia jangan korang dapat, korang simpan, korang tak buat. Kalau tak korang akan lupa. Okay. So itu saja. Thank you semua. Jumpa lagi next class nanti. Alright.